selamat pagi. Kami membuka tirai kembali di program Bab Khabar Malaysia. Hari ini kita kena ceria-ceria sebab dah hari Khamis. Betul ke, Basha? Kita dah hampir ke hujung minggu. Pastinya banyak perancangan. Mungkin kita ada nak ke mana-mana. Hari ini antara... Ada. Hari ini antara topik yang akan mengisi Apa Khabar Malaysia hari ini. Kita akan bercakap mengenai satu program yang sangat menarik yang akan diadakan di negeri Pahang. Jadi alang-alang tu mungkin kita boleh buat perancangan untuk melancong dan melawat mungkin tempat-tempat peranginan di negeri-negeri di dalam Malaysia. Dan juga lagi satu topik yang kiranya mungkin kalau kita dengar-dengar agak menggerunkan berkenaan dengan sihir. Tapi sihir apa tu? Anda kenalah bersama kami hingga ke akhir rancangan selama 1 jam. Kami akan bersiaran secara langsung sehingga jam 10 pagi. Okey, seperti biasa kita nak kongsikan dulu sedikit petikan daripada portalbernama.com. Apa dia, Salia? Untuk pagi ini portalbernama.com, sebelum saya teruskanlah saya ingin juga mengulas sedikit saja lagi berkenaan tentang keadaan ataupun persekitaran semasa sekarang di Kuala Lumpur ni berkenaan tentang jerebu yang agak teruk dan suka, dan ini peringatan manja lah kita panggil peringatan manja untuk anda semua menjaga diri anda. Kalau kat luar tu sentiasa pakai mask muka ataupun kalau boleh kurangkanlah untuk anda lakukan aktiviti di luar. Sebab saya bukan apa, saya 2-3 hari lepas pun tak berapa nak sihat. Jadi ini untuk peringatan untuk anda semua juga supaya menjaga diri di waktu-waktu keadaan jerebu yang tidak menentu ini. Okey, dan seperti biasa suka untuk kita kongsikan bersama dengan anda juga petikan daripada portalbernama.com, dan kali ini pastinya juga menyentuh sedikit tentang Belanjawan 2024 yang akan kita ada tak lama lagi. Dan ini adalah berkenaan tentang perniagaan melabur di dalam ekonomi digital. Di antara perinciannya, Persatuan Teknologi Kebangsaan Malaysia PIKOM berharap supaya kerajaan dapat mewujudkan ataupun mengadakan satu dana bagi ekonomi digital ini untuk terus berkembang. Jadi dalam mewujudkan persekitaran kawal selia ini membolehkan ianya berlangsung menerusi Belanjawan 2024 untuk perniagaan beroperasi dan melabur dalam ekonomi digital. Ketua Pegawai Eksekutif PIKOM Ong Kian Yew berkata langkah itu boleh dilaksanakan dengan mempermudahkan peraturan dan juga mengurangkan kerenah birokrasi. Katanya juga persekitaran kawasan ini membolehkan kita ataupun mempermudahkan kerajaan melaksanakan penguatkuasaan dan memantau ataupun apa-apa saja yang berlaku setelah dana ini diadakan lah ya. Tambahannya lagi, infrastruktur dan juga peraturan keselamatan cyber turut akan meningkatkan keyakinan pelabur ke dalam negara kita. Kita tahu sekarang menuju era digitalisasi dan juga ekonomi digital ini, ianya bukan saja dapat meningkatkan ekonomi di dalam negara, tapi ini juga dapat menarik pelabur daripada luar negara juga untuk bersama-sama bergabung dengan kita, memberi peluang kepada pemain industri dalam ekonomi digital dan juga teknologi ini untuk lebih berkembang supaya kita terus memacu dan menuju ke negara yang berpendapatan tinggi, ya Pasha, ya. Betul tu, Salia. Okey, kita bercakap mengenai belanjawan dan juga pelaburan, pastinya banyak projek-projek infrastruktur yang akan diumumkan. Jadi salah satu berita ni adalah dalam kita membangunkan negara, satu kerjasama antara sektor awam dan juga sektor swasta perlu menjadi antara mekanisme utama yang memainkan peranan yang penting dalam pembiayaan dan juga dalam pelaksanaan projek-projek infrastruktur di Malaysia dalam dalam belanjawan yang akan datang ini. Jadi menurut pensyarah kanan Pusat Kajian Logistik dan Pengangkutan Pusat Pengajian Pengurusan Teknologi dan Logistik Universiti Utara Malaysia, Profesor Madya Dr. Hafiz Sabar berkata kerjasama PPP ini akan memberikan banyak manfaat, antaranya adalah kelestarian kewangan. Dengan kerjasama ini juga akan memberikan satu alternatif kepada sumber kewangan tradisional dan selain itu juga membantu mengurangkan beban hutang kerajaan, dan ini juga membolehkan projek-projek infrastruktur terus bergerak tanpa menjejaskan kewangan awam. Dalam pada itu, pelaburan swasta juga boleh digunakan untuk menampung sebahagian besar ataupun keseluruhan kos pembangunan. Jadi kita mengharapkan satu kerjasama antara pihak-pihak swasta dan juga pihak-pihak awam dapat dijalankan demi pembangunan negara, dan mungkin ini kita akan lihat dalam Belanjawan 2024 yang akan diumumkan tidak berapa lama lagi. Dan Saleha, sekarang juga masih lagi berlangsung Sukan Asia di Hangzhou, China. Kita tahu target pingat kita
adalah sebanyak 27 pingat. Sekarang ni setakat ini kita ada 23 pingat. Namun rasanya kita semakin menghampiri target capaian pingat kita, kerana untuk sukan squash sekurang-kurangnya pingat gangsa telah pun dalam genggaman negara. Walau bagaimanapun, untuk mendapatkan laporan yang lebih lanjut, kita bersama Nazrin Arif dan juga Arvik Neswaran yang berada di Hangzhou, China. Kita saksikan. Terima kasih Wisma Bernama bersama saya Nazrin Arif dan rakan setugas Arvik Neswaran di Hangzhou, China. Okey, kontijen negara setakat ini sudah mengesahkan 26 pingat, tetapi 3 belum rasmi lagi. Hanya tinggal 1 yang menjadi tumpuan. Okey, untuk hari ini mungkin Vic boleh ceritakan apa tumpuan kita. Okey, walaupun semalam hari ke-11 kita tidak menang apa-apa pingat, tapi kita telah mengesahkan 3 perak sekurang-kurangnya, iaitu menerusi sukan squash. Squash, 3 atlet yang berada di separuh akhir semalam telah beraksi dengan begitu baik untuk mara ke final yang akan berlangsung pada tengah hari dan petang ni. Mereka adalah Siwa Sangkari bagi acara persorangan wanita, Yen O untuk acara persorangan lelaki, dan juga gandengan Muhammad Syafiq Kamal dan juga Aifah Azman untuk acara beregu campuran yang kali pertama diadakan. Jadi mereka bakal mencatat sejarah ataupun meletak nama mereka dalam buku sejarah apabila sebagai pemenang pingat pertama di Sukan Asia bagi acara itu. Sama ada emas atau perak, kita perlu tunggu sehingga petang ni. Dan Syafiq dan juga Haifa akan bertemu dengan wakil daripada India yang juga merupakan top seed. Mereka juga telah muncul juara pada test event untuk acara itu, iaitu kejohanan beregu campuran Asia yang diadakan pada Jun lepas di venue yang sama. So di Pikan dan juga Harinder Singh. So mereka satu cabaran yang besar untuk gandengan kita, tetapi kita harap yang terbaik daripada Aifah dan Syafiq. Siwa Sangkari pula bakal berdepan dengan seorang pemain Hong Kong iaitu Chan Sin Hyok, dan dijangka beliau dapat menang pada acara itu. Bagi Yen Yo pula, beliau dijangka menghadapi sedikit cabaran menentang pemain dari India iaitu Saurav Ghoshal, dan beliau juga diharapkan untuk membuktikan sesuatu pada final walaupun pingat perak ada dalam tangan. Okey, kita move kepada satu lagi acara raket juga, iaitu badminton. Semalam Jizia telah pun pamerkan satu aksi yang baik, walaupun ketinggalan pada set pertama kalah, dan set kedua beliau ketinggalan dengan 7 mata. Tapi still buat comeback dan menang menentang juara dunia Kun Laut dari Thailand. Pemain Thailand itu berkata beliau tidak sempat membuat persiapan rapi kerana beliau telah berada di hospital dengan influenza. Beliau admit hospital selama 3 hari dan terus ke sini. So beliau first game pun 2 hari lepas dengan pemain tak begitu terkenal dari Vietnam, beliau agak struggle sampai rubber set. Dan pada semalam beliau tidak boleh menang dengan Zizia. Zizia pun telah mempamerkan gameplay dan aksi yang baik untuk bangkit dan mencipta kemenangan. Selain itu, kita juga ada beberapa lagi pemain di suku akhir pada hari ini, iaitu seorang lagi pemain persorangan lelaki, Eng Ziyong, beregu wanita Pelitan, dan juga M. Tina yang bakal berjumpa dengan ujian getir menentang gandengan nombor 2 dunia dari Korea Selatan. Dan kita juga akan melihat beregu campuran kita, iaitu Chen Tanji dengan To Iwei yang beraksi hari ini, selain daripada bekas juara dunia bagi beregu lelaki, iaitu Aaron dan juga So Wei. Okey, jadi selepas itu tumpuan juga terarah kepada sukan karate yang akan membuka tirai saingan hari ini, Vic. Wakil negara Lovely Ann Robert akan beraksi dalam acara kata individu wanita, sementara kita punya legend lah Arsha Mendran akan beraksi dalam komite lelaki bawah 75 kg di Gimnasium Pusat Sukan Linping. Okey, selepas itu
skuad memanah akan turun dalam misi mempertahankan gangsa edisi 2018 apabila trio kompaun berpasukan lelaki akan menentang Iran di peringkat skuad akhir. Trio kita diwakili Muhammad Juwaidi, Alang Arif dan Muhammad Syafiq. Selain itu, kita juga perlu melihat kepada sukan sepak takraw apabila Malaysia akan memulakan cabaran dalam saingan kumpulan acara regu lelaki dengan misi tebus kecewa tewas kepada Thailand dalam acara regu berpasukan lelaki tempoh hari. Baru-baru ini skuad sepak takraw telah mengumumkan senarai 5 pemain yang akan menggalas cabaran dalam acara regu lelaki, iaitu 2 tekong Syahir Rosdi dan Zarif Marikan, killer kita Afifuddin Razali dan Azlan Alias serta feeder Amirul Zazwan. Jadi dengan semua atlet yang akan beraksi esok, maksud saya hari ini, sudah pasti ia memberi satu harapan supaya sasaran itu bukan sahaja mencapai tetapi mungkin boleh melebihi daripada yang kita tetapkan, Vic. Mungkin pandangan awak. Itu juga kita mengharapkan kerana sasaran 27 pingat tu dilihat sebagai sasaran yang sangat selamat, kerana pada edisi lepas di Jakarta Palembang kita menang lebih daripada itu, iaitu 36 kalau tak silap, 36 pingat dan termasuk 7 emas. Dan kali ini kita baru meraih 3 emas dan juga secara keseluruhan dah sahkan 26 pingat. So kita harapkan kalau squash menang 3 emas pada hari ini, mungkin kita boleh menghampiri sasaran pencapaian emas di Jakarta Palembang. Betul. Jadi sekian itu saja perkembangan dari Hangzhou, China. Kembali ke Wisma Bernama. Baiklah, terima kasih buat Nazrin dan juga Vicky, setia, dedikasi dan ceria ya setiap hari memberi laporan harian kepada kami semua di sini. Dan seperti biasa, untuk kita mengulas kembali juga buat setakat semalam Rabu 4 Oktober 2023, Malaysia berada di tangga yang ke-16 dengan 3 pungutan pingat emas, 4 perak dan gangsa 16 dan juga jumlah keseluruhan 23. Ini maksudnya kita sudah menghampiri kepada sasaran kita. Jadi harapkan lebih banyak lagi butiran-butiran pingat-pingat yang akan timbul selepas ini mungkin, Basha. Ya, betul. Seperti yang mereka sebutkan tadi, kita sebenarnya 3 gangsa tu dah 3 lagi pingat sudah dalam tangan, sama ada emas ataupun perak. Kita akan tunggu dan lihat. Mungkin kita boleh kutip lagi pingat daripada acara badminton dan juga untuk peminat-peminat sukan sepak takraw yang sedang berlangsung sekarang dan juga petang nanti, mana tahu kita boleh melepasi pungutan pingat yang telah disasarkan. Okey, macam biasa kita nak tengok dulu laporan cuaca untuk hari ini dan seterusnya bersama teman penyampai dari Bilik Berita. Silakan. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani, bersama saya Nurul Nadia Muhammad Kamrul Zaman dalam Bilik Berita. Subsidi dikeluarkan kerajaan untuk rakyat di seluruh negara termasuk elektrik, minyak dan makanan dijangka mencecah 81 bilion ringgit tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun angka itu dilihat tinggi, mengurangkan jumlah subsidi itu tanpa melihat kepada keperluan rakyat bukan satu pilihan kepada kerajaan bagi memastikan rakyat tidak terbeban, terutama dengan kos sara hidup masa kini. Rasionalisasi subsidi yang sedang dilaksanakan kerajaan kini adalah penting dalam memastikan rakyat dapat dibantu dan ekonomi negara sentiasa kekal ampuh. Subsidi ni maknanya harga itu tinggi dan kita bayar untuk mengurangkan. Dia bukan ekonomi pasar. Ini disebut sebagai campur tangan kerajaan untuk mengurangkan beban. Subsidi makanan itu tinggi. Subsidi ayam dan telur sahaja sehingga 30 September mencecah 3.8 bilion ringgit.
Beliau berkata demikian dalam ucap pertama semasa merasmikan Konvensyen Pengurusan Hal Ehwal Islam sempena Ijtimak Perdana Agensi Agama Seluruh Malaysia IJPAM 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah malam tadi. IJPAM 2023 yang berlangsung menyaksikan penyertaan 1,837 peserta daripada pelbagai agensi hal ehwal Islam, peringkat persekutuan dan negeri dari seluruh negara. Datuk Seri Anwar berkata menerusi langkah rasionalisasi itu, subsidi elektrik untuk 1% kumpulan rakyat terkaya telah dibatalkan, namun ia tidak akan membebankan kerana 99% rakyat tidak akan terkesan. Perdana Menteri berkata baru-baru ini beliau juga meminta Lembaga Tabung Haji supaya mengkaji semua subsidi bagi kos mengerjakan haji untuk golongan kaya yang mana kos subsidi golongan itu akan dapat dimanfaatkan semula kepada golongan yang lebih memerlukan. Tetapi subsidi untuk rakyat terbanyak diteruskan. Dan sebab itulah tahun ini kita kenakan rasionalisasi ini dengan mengenalkan, dengan meminta masyarakat Muslim yang paling kaya tidak diberikan subsidi dan membantu hanya bagi jemaah yang lain. Alhamdulillah itu diterima baik. Malah suatu hal yang disebut oleh Menteri Agama baru ini yang sangat mengesankan ialah di antara yang layak mendapat subsidi 400 jemaah memilih untuk menolak subsidi dengan mengatakan mereka merasa perlu untuk tidak membebankan orang lain dan membayar sepenuhnya kos haji. Dakwaan pemimpin Perikatan Nasional untuk menukar pentadbiran Kerajaan Negeri Pahang sekiranya menang pada PRK Dun Pelangai disifatkan sebagai cubaan untuk menakutkan rakyat di kawasan itu. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata kenyataan pengurusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang cuba bermain sentimen itu tidak seharusnya berlaku dan ia boleh dianggap sebagai satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Dan ini lagi satu yang saya sering kali katakan adalah fitnah yang mereka keluarkan untuk mengelirukan rakyat, menakut-nakutkan rakyat, kononnya akan berlaku perubahan kerajaan. Ini adalah satu budaya bagi saya yang tidak sihat kerana ini tidak berlaku. Jadi ini lagi satu bukti jelas bahawa mereka suka memain sentimen, sensasi untuk membimbangkan rakyat bahawa sekiranya ini berlaku akan berlaku perubahan kerajaan. Sedangkan kalau berbanding dengan kita memberi tawaran kepada rakyat apa yang patut kita buat. Pada Selasa, Tan Sri Muhyiddin mengeluarkan kenyataan PN tidak menolak untuk mengintai peluang menubuhkan kerajaan selepas PRK Pelangai susulan desas-desus terdapat adun Pahang berhasrat lompat parti sekiranya calon PN menang di Pelangai. Dalam pada itu, Datuk Wan Rosdi berkata rang undang-undang RUU anti lompat parti di Pahang tidak dapat dilaksanakan kerana tidak memperoleh sokongan 2/3 atau 28 adun. Sebenarnya kita yakin sebab insya-Allah perkara itu tidak berlaku. Kita yakin sebab itu kita sebab mereka telah menyatakan mereka tidak menyokong kalau sekiranya dibawa ke sidang dewan. Jadi kalau kita bawa mereka tak sokong tak boleh sebab kita kena ada 2/3. Sedangkan kita cuma ada 25 saja. RUU anti lompat parti sepatutnya dibentangkan di Dun Pahang 8 Mei lalu, namun ditangguhkan selepas pihak pembangkang memohon lebih masa untuk mengkaji RUU itu. Untuk itu sekian dari Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Lagu yang baru buat hidupku, kawasan indah, cantik berseri, hargailah selalu. Keringatmu membasahi pipimu, cantik kawasanku, engkau hidupku. Yang tak
kembali bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Jadi di awal rancangan tadi kita ada sebut-sebut berkenaan dengan Negeri Pahang. Umum tahu Negeri Pahang ni sinonim dengan keindahan alam, Cameron Highlands, Fraser's Hill dan sebagainya. Dan pelbagai aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pihak Tourism Pahang sendiri untuk menggalakkan lebih ramai lagi orang mengunjungi dan juga orang kata menikmati keindahan di negeri Pahang itu sendiri. Dan untuk hari ini kita nak bercakap mengenai Royal Pahang Billfish International Challenge. Kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut apa itu Billfish International Challenge bersama kami pada hari ini, kami sudi bawakan YB Leong Yuman, merupakan Exco Perpaduan Pelancongan Kebudayaan Negeri Pahang, dan juga Encik Kamaruddin Ibrahim, Pengurus Besar Tourism Pahang. Assalamualaikum dan juga selamat datang. Apa khabar Apa Khabar Malaysia pada pagi ini? Ya, salam sejahtera, selamat pagi. Okey, baik. YB, mungkin Salihan nak mulakan dulu. Kita nak tahu lebih lanjut lagi apa dia sebenarnya Royal Pahang Billfish International Challenge ni, Salihan. Mungkin untuk permulaan ini, macam tadi kita tahulah, ini adalah seperti sport fishing juga aktivitinya. Kabarnya akan diadakan dalam 7-8 Oktober nanti, betul ya YB? So mungkin permulaan ni YB nak terangkan berkenaan tentang challenge ini dahulu. Ya, salam sejahtera, selamat pagi. Kerajaan Negeri Pahang melalui Tourism Pahang dan juga Lembaga Pembangunan Tioman TDA bersama menganjurkan Royal Pahang Billfish International Challenge di Kuala Lumpur pada 6 hingga 8 Oktober dengan berkonsep catch and release, maksudnya tangkap dan lepas. Jadi bawa konsep ini, apabila ikan layaran ditangkap dalam masa 3 minit, ambil gambar, buat ukuran, lepas tu perlu dikembalikan semula ke laut seberapa segera yang mungkin supaya tidak mengelakkan keletihan dan kecederaan kepada ikan layaran. Okey. Okey, nak tahu mungkin soalan yang boleh dijawab oleh Encik Kamaruddin. Mungkin ramai nak tahu kenapa kita tangkap ikan tu kita lepaskan balik. Kenapa kita tak bawa balik ikan tu? Okey, dia sebenarnya aktiviti mancing ni dia ada macam-macam lah. Untuk ikan layaran ni, ikan ni adalah merupakan spesies yang terlarang lah. Dan oleh itu aktiviti pancing ini kita ketengahkan satu konsep baru lah, yang di mana peserta perlu melepaskan semula ke habitat mereka lah. Jadi oleh kerana ikan layar ni ikan berparuh. Ikan berparuh, ikan jenis malin ni, dia satunya spesies yang sukar ditemui lah di perairan-perairan yang lain. Di perairan Rumpin ini perairan yang sangat sesuai, mungkin kerana terdapat makanan, persekitaran yang bagus untuk habitat, untuk kehidupan mereka lah. Jadi itu sebab cara tangkap dan lepas ini kita ketengahkan, sebab ini bukan, ini sukan sukan memancing yang mana orang yang minat dia nakkan feeling menangkap tu, dia bukan nak ikan tu. Dia bukan nak ikan tu. Ikan tu dia tak nak. Okey, kalau kita lihat dekat skrin ni itulah antara ikan-ikan yang akan ini ikan malin. ditangkap lah. Besar juga ikan dia sebenarnya, patutlah kena lepaskan balik ke laut. Tapi rasanya juga penting untuk dilepaskan semula ikan-ikan ni ke dalam laut. Antaranya mungkin untuk menjaga ekosistem lautan juga ya. Okey, YB, mungkin secara dasarnya boleh terangkan serba sedikit apakah keistimewaan lokasi perairan di Kuala Lumpur tu, dan kenapa ia menjadi antara destinasi yang terkenal di negara? Memang perairan Kuala Lumpur memang terkenal dengan ikan layaran dan juga dikenali sebagai Billfish Capital of Asia. Di mana ikan berparuh seperti layaran dan juga marin menghabiskan masa mereka semasa hijrah, iaitu pada bulan Mac hingga Oktober setiap tahun. Jadi disebabkan terdapat perubahan cuaca dan suhu di tempat asal mereka hidup dan membesar, jadi mereka akan berhijrah ke laut Kuala Lumpur. Jadi Kerajaan Negeri Pahang kita menggunakan keistimewaan ini untuk mempromosikan dan mempopularkan Kuala Lumpur sebagai destinasi memancing dalam Malaysia. Dan untuk event kita, Royal Pahang International Challenge, kita dapat pengiktirafan daripada OWC, iaitu Offshore World Championship. Jadi di seluruh dunia kita ada 63 event, tapi di Asia hanya 2 sahaja, iaitu di Malaysia dan Arab Saudi. Dan pemenang di Malaysia, iaitu Kuala Lumpur, akan layak menyertai finale di Costa Rica di November ini dengan membawa nama Malaysia dan bendera Malaysia.
Ini salah satu keistimewaan kita. Jadinya pemenang untuk kali ini di Kuala Lumpur akan merasalah bagaimana keadaan di Costa Rica pula nanti ya YB. Ya, betul. Untuk pemenangnya. Dan sejak ada event ini kan, sebab event ini bermula seawal tahun 2004, tapi semenjak ada penganjuran event ini, kita nampak bahawa Kuala Lumpur semakin membangun sebagai destinasi memancing. Kalau mengikut ROI setiap tahun kan, kita menjangka buat sekarang kita boleh dapatkan pulangan ekonomi lebih kurang 20 juta ringgit setiap tahun. Sebagai contoh, sewaan bot, petrol, penginapan, makan minum, peralatan, umpan. Dan ini tidak termasuk lagi untuk peserta pemain yang bawa keluarga sekali. Dan ini tidak termasuk bahawa dengan rumah rakit lagi. Itu pasal macam menggalakkan ekonomi tempatan di sekitar Kuala Lumpur itu sendiri. Baik, Encik Kamarudin, mungkin kita tahu difahamkan pendaftaran adalah pada 6 hari bulan. Jadi acaranya adalah 2 hari, 7 dan 8. Jadi bagaimana pula penyertaan dan juga dia punya dari segi peraturan ataupun ada tak mungkin participation daripada luar negara mungkin? Sebenarnya acara ini penyertaan masih lagi dibuka. Masih dibuka. Setakat ini kita telah menerima 20 pasukan penyertaan daripada peserta daripada dalam dan luar negara lah. Dan dia ada syarat-syarat dia. Di mana setiap pasukan mesti 4 orang. 4 orang dalam satu pasukan, dan dalam dia akan disediakan sebuah bot bersama dengan tekong, ada 2 awak-awak bot dan 1 marshal yang sentiasa berada bersama dengan peserta di laut. Sebab bila dia tangkap tu, so marshal akan ambil gambar, marshal yang akan ukur dan sebagainya, dan nantinya penjurian akan dibuat berdasarkan kepada gambar. Dia ada masa tangkapan dan sebagainya lah. Jadi itu syarat dia. Dan peserta ni akan ke laut 2 hari. 7 hari bulan tu, pagi tu dia dah keluar ke laut, and then petang nanti dia akan balik. Seawal jam berapa tu pagi? 7 pagi. 7 pagi mereka terus ke laut untuk, dan akan tekong tadi akan melari mencari kawasan-kawasan yang bersesuaian. Itu atas ini orang kata kepakaran setiap penilaian tekong. Mereka kalau dia dapat tekong yang baik, dia akan dapat ikan yang banyak lah. Dan pada keesokan harinya mereka pergi sekali lagi ke laut. Dan mungkin masa pulang tu lebih awal sebab untuk proses penjurian. Dia ada kategori dia yang sebenarnya berbeza satu kategori saja. Tapi kita ada 8 pemenang. Satu kategori 8 pemenang. Tapi ada 8 pemenang. Maknanya ada nombor 1 sampai nombor 8 lah. Nombor 8, dan kita ada juga kategori tekong terbaik. Selain pada peserta tadi, kita ada kategori tekong terbaik dan peserta terbaik. Peserta terbaik ni mungkin mereka mendapat tangkapan yang banyak, ataupun tangkapan yang ikut saiz yang mungkin terbesar. Dari segi penjurian tu, bagaimana peserta tu ataupun pemenang itu diadili? Adakah tangkapan paling banyak ataupun paling berat ataupun ikan yang berbeza-beza spesiesnya, macam mana? Bagaimana? Ya, dia sebenarnya ikan layaran saja. Bukan kalau dia dapat tangkap ikan pari ke, tak kira lah. Dia dapat ikan layaran saja, dan proses pemilihan memarkahan ini berdasarkan kepada saiz ikan. Berdasarkan pada saiz ikan, panjang ikan tu dan lebar. Dia tak kira berat. Jadi ini antara proses penjurian sangat rigid lah. Dia sangat ketat. Sebab itu sebab kita ada marshal pada setiap pasukan ni. Kita ada marshal setiap bot. Mereka akan ambil gambar, mereka akan ukur, mereka akan tentukan masa. Jadi untuk Encik Kamarudin sendiri pun memancing juga ke? Bagaimana? Saya biasa mancing, tapi ikan layaran ni saya tak pernah lagi lah. Sebab mancing ikan malin ni dia memerlukan peralatan yang bagus. Yang agak mahal jugalah peralatan mereka ni. Ada puluhan ribu dia punya batang pancingnya, dia punya mesin dia, dia punya peralatan tangkapan dia memang yang orang kata bagi golongan yang mempunyai bajet yang besar lah. Jadi syaratnya pastinya kena ikan layaran, dan ada juga spesifikasi peraturan-peraturan yang tertentu ni kena diikuti. Ini kita balik kepada nama tournament ni adalah Royal Pahang Bill Fish International Challenge. Tapi kepada YB kita nak tanyakan, adakah benar YDP Agong kita, yang di-Pertuan Agong kita pernah juga masuki untuk acara ini? Bagaimana? Ya, satu berita baik adalah yang di Pertuan Agong akan berangkat untuk
bersama dengan kita pada Ahad ini. Jadi kita mengalu-alukan lawatan daripada semua pihak untuk bersama kita memeriahkan lagi event ini. Tuanku Agong pernah menyertai acara ini. Okey, dan pernah dapat. Tuanku Agong akan Pernah dapat. memancing juga. Pernah dapat ikan bersaiz 8 kaki. Oh, itu kalau kita lihat. Itu aku pernah dapat. Ini tangkapan yang Agong sendiri dapat. Wow. Pada tahun, kalau tak silap saya, tahun 2017. Itu agaknya berapa berat ikan layaran sebesar itu tu Cik Kamarudin? Itu besar betul tu? Besar saya ingat. Besar ya? Lebih daripada 30-40 kilo lah. Untuk acara tahun ni, adakah Tuanku Agong akan memancing juga? Ya, ataupun turut Tuanku, serta? kita dipahamkan bahawa kepada diri Tuanku akan turun untuk turut serta memancing lah. Memancing. Okay. Adakah media-media juga dijemput? Saya nak cuba memancing. Pihak Rustia menyediakan bot untuk media. Okey. Jadi selama 2 hari ni kita tawarkan kepada mana-mana pihak media untuk turut serta ke laut bersama-sama dengan peserta lah. Ini saya ingat ya. Itu saya ingat. Harap-harap Salihah tak mabuk laut ya. Okey, untuk YB, apakah harapan YB sendiri berkenaan dengan industri pelancongan dan juga mungkin masa depan dan hala tuju untuk pertandingan-pertandingan sebegini? Kerana difahamkan Negeri Pahang sebelum ini juga pernah setiap tahun mengadakan Fraser Hill International Bird Race. So aktiviti yang orang kata berkonsepkan alam semula jadi. Betul, sebab Negeri Pahang kita amat bertuah kerana kita dikurniai dengan banyak khazanah alam dan setiap tahun kita ada banyak program acara bertaraf antarabangsa. Jadi untuk tahun ini sahaja Negeri Pahang dalam kalender pelancongan kita ada melebihi 30 acara yang bertaraf antarabangsa. Jadi termasuk ini. Dan untuk mempromosikan Negeri Pahang di peringkat antarabangsa, Tourism Pahang memang berkomited. Sebagai contoh, kita menyertai eksposisi pelancongan di luar negara. Yang setakat ini kita telah pergi Germany, UAE, Indonesia, Singapura. Akan datang adalah Japan dan juga London. Dan dengan penganjuran acara-acara ini, kita dapat bukan sahaja menarik niche market dan juga selepas event ini kita nampak bahawa ada pembangunan pelancongan di kawasan itu, sebagai contoh Bukit Fraser, Kuala Lumpur dan banyak tempat lagi. Dan pelancong domestik juga merupakan pasaran yang penting untuk Negeri Pahang, sebab Negeri Pahang adalah pintu masuk dari Selangor, dari Klang Valley ke Pantai Timur. Dan kita berharap bahawa hujung minggu pelancong penduduk daripada Selangor Klang Valley boleh memasuki Pahang untuk menikmati keindahan alam dan lupakan kesibukan di kota raya. Di kota raya. Okey, sedikit kata-kata harapan daripada Encik Kamarudin sendiri. Kita harap acara ini dapat berjalan dengan baik. Kita harap cuaca pada hari pertandingan akan laut akan tenang, teduh dan sebagainya lah. Dan kita harap akan ada lagi penyertaan baru kan, sebab kita masih lagi buka. Walau bagaimanapun ini bergantung kepada jumlah bot yang kita ada lah. Sebab di Rompin ni kita bot mancing ni tak banyak, lebih kurang dalam 50 di Rompin saja. Tetapi kalau sekiranya mana-mana peserta yang berminat untuk menyertai itu kena maklum awal, sebab mungkin kita boleh dapatkan bot daripada daerah-daerah yang berhampiran. Yang penting kita mana-mana yang masih lagi berminat untuk segera orang kata hadiah sangat lumayan. Dan penyertaan hadiah lumayan ya. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada YB Leong Yuman dan juga Encik Kamarudin sudi berkongsi mengenai Royal Pahang Billfish International Challenge. Kita nak berhenti berehat untuk seketika dan akan kembali selepas ini dengan topik yang ini menarik. Sangat menarik. Kembali selepas ini. Kita buat satu app ni, semua bisnes kat dalam kampung ni kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Call ambulans! Kakak ni nak salin pula!
Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesah literasi digital. Dengarlah sayang, ku dendang lagu-lagu yang baru. Buat hidupku kawasan indah, cantik berseri, hargailah selalu. Keringatmu membasahi pipimu, cantik-cantik kawasanku, engkau hidupku. Lupakanlah sementara lelahmu ini, jangan lupa dengarlah sayang, engkau hero yang tak didendang. Keringatmu teringat-ingat, akan ku kenang setiap saat. Hai, kembali bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Untuk blog ini, topik ini bila kita nak menyentuh tentangnya, saya macam rasa seram sejuk, sikit macam spooky juga sikit. Ini adalah berkaitan tentang sihir pemisah. Sebenarnya kalau anda nak tahu, penonton semua di rumah juga yang menonton kami hari ini, sihir sebenarnya adalah di antara salah satu dosa besar. Dalam 7 senarai dosa besar dalam Islam, sihir adalah salah satunya. Jadi ini sesuatu yang kita bakal kupaskan hari ini bersama tetamu kita di studio, iaitu Ustaz Abu Humaid Sufri Mahmud. Selamat datang kita ucapkan Ustaz bersama dengan kita hari ini, nak merungkaikan, berkongsi dengan kita berkenaan tentang sihir pemisah. Jadi untuk permulaannya ini, mungkin Ustaz boleh terangkan berkenaan tentang apa itu sihir sebenarnya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, secara bahasanya sihir ni berasal dari perkataan bahasa Arab bermaksud yang tersembunyi ataupun yang tidak diketahui puncanya. Jadi disebutkan secara bahasa waktu sahur. Semua orang tahu waktu sahur, waktu kita kita makan dan minum kan sebelum terbit matahari. Dinamakan sahur sebab ia satu keadaan malam yang paling gelap. Jadi umpamanya sihir ni macam kita tak nampak apa yang berlaku di sebalik yang apa yang sedang berlaku. Jadi disebutkan saharahu, maksudnya dia telah menipu daya. Jadi dari segi bahasa, sihir ni kita boleh ta'rifkan sebagai helah, tipu daya. Jadi sekarang bahasanya lah. Tapi dari segi istilah, biasanya sihir ini dikaitkan dengan amalan yang mendekatkan diri dengan syaitan dan minta bantuan dengan diorang. Contohnya kita nak perkena orang tu, kita nak musnahkan hidup orang tu, jadi kita panggil syaitan untuk menjalankan kerja tersebut. Itulah secara takrifnya. Jadi yang pastinya dalam sihir ni dia ada bermacam-macam dan pelbagai jenis-jenis lah. Dalam tajuk kita hari ini, kita nak fokuskan pada sihir pemisah itu sendiri. Mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit bagaimana sihir itu sendiri boleh digunakan untuk mengganggu ataupun memecah belahkan antara pasangan. Baik, sihir pemisah ni ataupun dalam bahasa Arabnya sihir tafriq ni adalah, saya boleh katakan, sihir yang paling tua di dunia. Dia sihir ni, kalau kita baca Al-Quran ayat 102 surah Al-Baqarah, Allah menceritakan tentang bagaimana manusia dan jin belajar ilmu sihir ni daripada syaitan, iblis lah. Jadi guru utama sihir ni sebenarnya iblis. Kemudian Allah turunkan malaikat Harut dan Marut di Babylon. Sebenarnya bukan untuk mengajar sihir, tetapi untuk memberikan peringatan kepada manusia dengan jin yang benda-benda ni sihir, kau jangan buat. Sebab tu dalam dalam ayat tersebut mereka mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ni datang untuk kamu ni sebagai ujian bagi kamu, maka jangan kamu kafir. Sebab contoh macam saya mengkaji tentang sihir, Jadi bila saya dah kaji tentang sihir, saya tahu apa yang tukang sihir buat, bagaimana dia melakukan sihir. So to speak, kalau saya nak buat sihir, saya boleh buat. Itu maksudnya. Jadi malaikat ni kata, this is a test for you, ini ujian bagi kamu, jadi kamu jangan jadi kafir. Maksudnya kamu jangan amalkan sihir ini. So what happened? So bahagian manusia dan jin pada zaman itu, dia dah tahu rahsia. Oh, macam ni kita buat sihir. Jadi mereka pun melakukan
apa yang disebut sebagai sihir tafriq. Wa ta'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Lalu mereka pun belajar sihir tersebut dan mereka menggunakannya untuk memisahkan antara lelaki dan isterinya. Jadi sihir tafriq ataupun pemisah ini adalah sihir yang paling tua dalam dunia, sesama usia dengan tamadun Babylon, dan masih diamalkan sehingga sekarang. Okey, kalau bercakap tentang sihir dalam hubungan suami isteri ini, jadi bagaimana pula pendapat Ustaz untuk cara-caranya untuk kita melindungi diri kita daripada terkena sihir ini, ataupun mungkin satu yang kita tidak nampak sebenarnya, ya Ustaz. Jadi bagaimana? Baik. Ada dua cara. Satu cara pencegahan dan satu cara rawatan. Pencegahan yang paling penting. Dan pencegahan ni kita kena tahu apa punca sihir. Salah satu punca sihir yang paling besar sekali ialah cemburu ataupun hasad. Ia berpunca misalnya mungkin sebelum berkahwin tersebut, mungkin salah seorang suami ataupun isteri ada boyfriend ataupun girlfriend ataupun ada tunang. Kemudian putus tunang ataupun putus cinta dan cemburu mereka berkahwin. Jadi ia salah satu motif yang paling common lah, yang paling biasa yang kita dapati. Kemudian yang kedua ialah kadang-kadang punca keluarga juga. Sometimes sama ada ibu bapa ataupun mertua tak suka hubungan tersebut. Jadi kita kata mungkin sama ada percaya ataupun tidak, mereka melakukan sihir terhadap anak menantu mereka sendiri. Ya, ataupun kadang-kadang dia berlaku bukan sebab sihir pemisah itu sendiri, tetapi sometimes disebabkan oleh sihir yang lain. For example, seseorang dia suka dekat suami seseorang, dia suka kat suami orang ni, kemudian dia pun lakukan sihir yang dinamakan sihir pengasih. Bila sihir pengasih berlaku, dia punya simptom sama macam sihir pemisah. Sebab suami akan jadi tak suka, tak ada nafsu pada isteri dia, dan dia mula berubah hati dan sebagainya. Jadi simptom dia lebih kurang sama, cuma punca yang kita nak tahu. Jadi cara nak cegah sihir ni ialah kena perbanyakkan amalan sunnah dalam kehidupan seharian. That's all. Itu yang paling penting. Which is dalam rumah kita, make sure tidak ada unsur-unsur yang boleh menyebabkan jin ataupun syaitan ni suka datang. Misalnya kita suka pamerkan gambar-gambar dekat rumah kita kan, gambar-gambar potret manusia ataupun haiwan dan sebagainya, ataupun patung-patung yang berupa makhluk yang bernyawa, manusia ataupun haiwan. Itu kita kena keluarkan ataupun kita kena simpan. Yang tu akan menyebabkan syaitan-syaitan ni mudah untuk masuk. Yang kedua, kalau kita contohnya dalam hubungan, I'm talking about husband and wife. Banyak sunnah yang berkaitan. Contohnya ketika hendak bersama, ada doa yang kena baca. Doa itu kena baca. Dan Nabi kata kalau kamu tak baca doa ni sebelum bersama, maka ada syaitan yang akan turut serta. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami daripada syaitan dan jauhkan syaitan daripada apa yang kau rezekikan kepada kami. Jadi fadilat doa ni, Nabi kata kalau adalah syaitan, which is sama ada datang sendiri ke, dihantar ke dan sebagainya, dia tak akan boleh ganggu hubungan tersebut. Jadi sedikit pencegahan sebenarnya banyak sebenarnya kalau saya nak kupas satu-satu lah. Kan? Okey, tadi kita dah bercakap tentang orang kata mencegah, tapi lagi satu bahagian adalah juga untuk merawat. Tapi sebelum kita nak merawat tu, kita nak tahu juga mungkin bagaimana kita nak tahu sama ada kita terkena dengan sihir, apa agaknya antara tanda-tanda ataupun kesan-kesan, ada simptom-simptom. Kadang-kadang mungkin kita tak tahu dia akan sakit-sakit biasa. Mungkin kadang-kadang bagi setengah orang bagaimana kita nak membezakan yang pentingnya simptom kesan terkena sihir, ataupun adakah ia satu mungkin sakit biasa, psychological condition. Faham. Jadi simptom sihir ni ada banyak. So specifically untuk sihir pemisah, yang pertama sekali yang obvious ialah perubahan sikap secara mendadak. Contoh macam saya sebutkan tadi, suami tiba-tiba tak ada feeling dengan isteri sendiri. Dia hilang macam tu saja. Sebelum ni okey, tiba-tiba jadi berubah secara drastik. Tiba-tiba maksudnya macam overnight change ke macam mana? Sometimes it's overnight. Dia drastik. Contoh ada satu kes dekat Gombak baru ni. Isteri tu tiba-tiba je out of sudden dia minta cerai. Dia macam dia marah-marah suami dia, betul, ceraikan saya. And then isteri dia ni bila diruqyah dia muntah, dan muntah yang keluar darah dengan rambut. So ini adalah simptom jelas sihir
Jadi ada keluar benda pelik-pelik lah kan, rambut kadang-kadang keluar jarum lah, keluar apa yang kata benda tak sepatutnya. Kemudian antara lain ialah especially dalam hubungan suami isteri, which is hubungan intimacy, di mana kedua-dua salah seorang ataupun kedua-duanya tidak ada nafsu untuk bersama. Tapi dalam masa yang lain, dia apa misalnya cakap bila jauh tu rindu. Kan bila jauh tu rindu, bila jauh tu ada perasaan keinginan, tapi bila bertemu bersama dia tak boleh. So ini antara simptom-simptom yang biasalah kalau kita nak kata yang ini adalah sihir pemisah. Ya, jadi kiranya seperti kalau pasangan anda ni tiba-tiba berubah sikap, ini kena jaga-jaga, risau juga ni ya. Tapi kita masih lagi akan kekal dengan topik sihir pemisah ni, cukup menarik untuk kita nak kupas kali ni. Tapi kita masih lagi nak bercakap dengan kaedah rawatan pula selepas ni. Kita akan berhenti berehat untuk seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali. Malaysia Madani adalah panduan, ikhtiar holistik dan dasar pentadbiran yang berteraskan kasih sayang. Ia bertunjangkan sikap saling menghormati, meraihkan kepelbagaian dan pendapat. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbol rukun negara. Bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama persekutuan. Bintang berbucung 14 menandakan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Bulatan biru menzahirkan kebulatan muafakat dan perpaduan rakyat. Warna biru bermaksud kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Merah, keberanian, jati diri dan keazaman. Putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Terima kasih masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dalam blog ini kita bercakap mengenai sihir pemisah bersama Ustaz Abu Humaid. Baik, tadi Ustaz dah terangkan sedikit antara tanda-tanda ataupun kesan-kesan seseorang itu terkena sihir dan pastinya ada rawatan-rawatan tertentu yang boleh dilakukan. Tapi sebelum itu kita nak tanya juga, kadang-kadang ada orang juga yang tidak berapa percaya akan orang kata adanya sihir ni. Kadang-kadang orang kata tak adalah, tak mungkinlah sihir, saya tak percaya kerana benda itu karut ataupun benda itu mungkin akan datang kepada syirik dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh komen sedikit. Baik, memang ada setengah orang yang dia tak percaya, dia skeptikal dengan benda-benda macam ni. Mungkin disebabkan latar belakang pendidikan dan sebagainya. Tapi kita tak nafikan sebab jelas dalam Al-Quran ada banyak ayat Allah sebut tentang sihir. Jadi of course bagi orang Islam wajib beriman dengan sihir ni. Kemudian yang kedua ialah bila dia menjadi masalah bila mana contohnya pasangan suami isteri. Seorang tu katalah dia kena sihir. Mungkin isteri kena sihir. And then suami pula macam skeptikal. Jadi bila isteri kata, "Bang, jom kita berubat." So suami macam lah, tak ada apalah. Kan, jangan fikir sangat pasal benda-benda mistik ni, is no such thing as sihir dan sebagainya. Maka masalah akan jadi berlarutan and both of them mereka tak tahu apa nak kena buat. So unless dia jumpa dengan perawat yang insya-Allah yang kata patuh syariah, yang tahu pasal sihir, yang tahu pasal agama, yang boleh bagi nasihat on how they can overcome their problems. Itu yang sepatutnya dilakukan. Dia tak boleh ada denial syndrome. Kita tak boleh ada pasangan yang bila pasangan ada masalah, I mean that will be a red flag. Contohnya macam simptom saya sebutkan tadi kan. Bila isteri contohlah isteri ajak suami bersama, dia tak nak. Tak nak. Jadi macam itu red flag sepatutnya. Maka mereka kena cari jalan penyelesaian. Okey, kita berbalik pula pada rawatan lah. Macam yang Ustaz sebutkan tadi, kita kenalah cari perawat yang patuh syariah. Jadi bagaimana antara cara-cara untuk kita pastikan di luar sana ramai yang claim mereka boleh mengubat begitu begini dengan hanya sekadar melihat gambar kononnya ataupun dengan hanya memberikan nama penuh kononnya boleh merawat seseorang itu. Komen Ustaz macam mana? Baik, ni saya nak kata promosi pun tidaklah, tapi nak bagi tahu kepada masyarakat di luar sana. Sebenarnya kerajaan dah lama mengkaji tentang isu ini dan insya-Allah kami difahamkan komuniti perawat sekarang ni
boleh kata semua dipanggil untuk untuk mendapatkan kelulusan ataupun kata recognition sebagai perawat yang patuh syariah. Jadi bermula 1 Mac tahun hadapan 2024, semua perawat yang mengamalkan perubatan Islam mesti berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. So basically by next year, lepas 1 Mac tu, nak tahu orang tu dia patuh syariah ke tidak, you have to refer pada KKM. I see. Ya, jadi alhamdulillah lah bagi saya ini satu berita yang menggembirakan lah, sebab at least masyarakat dia boleh tapis, dia boleh tahu. Samalah macam perubatan moden juga kan, kita nak tahu doktor ni betul-betul bertauliah ke tak kan, jadi begitulah. Jadi seharusnya kalau nak mendapatkan rawatan selanjutnya berkenaan tentang sihir ni juga, jika anda rasa mendapat sinter semua tu, semak di KKM juga dululah ya, pengamal ataupun konsultan itu didaftarkan ataupun tidak. Betul. Okey, ini large sedikitlah berkenaan tentang sihir pemisah ini. Berkenaan tentang kalau ada pasangan-pasangan ya, kita kadang-kadang ni post gambar di social media dan sebagainya ni Ustaz ya. Adakah mungkin saya terfikir juga tentang persoalan ini, adakah mungkin boleh juga terkena sihir bila kita meletakkan gambar-gambar kita posting yang bermacam-macam itu? Bagaimana pendapat Ustaz? Ya, sebenarnya okey, saya faham. Kadang-kadang memang ramai pasangan yang berkahwin ni mereka hendak share, mereka nak kongsikan kegembiraan mereka. Baik, kita kena ingat, bukan semua orang happy tengok kita happy. Di luar sana kita tak tahu, katalah di Instagram for example, kita ada katalah 10,000 followers. Kita mungkin yang betul-betul suka pada kita hanyalah maybe 10%, 20%. Yang lain tu cuma niat untuk stalk, hanya untuk atas tujuan-tujuan tertentu. Jadi satu ciri, saya nak kongsikan salah satu ciri gambar yang memang menjadi bahan untuk sihir ialah gambar yang menunjukkan kepala sehingga ke kaki. Gambar penuh. Gambar penuh. Gambar penuh. Yes. Sihir dia tak boleh berlaku kalau hanya gambar pasport, gambar IC tak boleh. Dia mesti gambar yang penuh. Jadi kalau perlulah nak bergambar sekalipun, please make sure jangan gambar yang crop penuh. Badan. Kena crop separuh saja. Kena crop. Separuh saja. Dia sebaiknya dielakkan lah. Katalah ada orang yang terkena, for example. Ada orang yang terkena. Dan usually my advice ialah saya akan bagi tahu kepada mereka, please close down your Facebook ataupun Instagram account. Immediately. Terus deactivate. Sebab kadang-kadang dia sihir ni, mereka gunakan social media ataupun internet. Dan kadang-kadang kalau nak cerita pasal benda ni dia agak pelik, tetapi it happens. Which is, saya pernah ada case di mana bila orang tu deactivate FB dia, problem dia terus solve. Jadi puncanya menerusi FB dia itulah menerusi FB, menerusi Instagram, menerusi internet. And kalau nak cerita pasal jin ni, mereka ada teknologi yang sebenarnya mereka menguasai teknologi yang sangat hebat dan benda ni tak mustahil. Tapi kalau kita cerita ni mungkin wow, macam peliknya cerita ni kan. Tapi sebenarnya believe it or not, ia berlaku. Ya, sebab kadang-kadang mungkinlah perkara-perkara berkenaan dengan sihir kadang-kadang ia sesuatu yang menjangkaui akal manusia itu sendiri. Di akhir ni mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit nasihat kepada masyarakat di luar sana. Mungkin ialah macam tadi Ustaz katakan, kalau nak post gambar jangan post gambar satu badan, kita crop separuh. Tapi selain daripada itu, mungkin nasihat kepada masyarakat di luar sana jika ingin mencari kaedah rawatan dan juga jika berhadapan dengan masalah-masalah sihir ni, apa yang boleh dilakukan? Baik, yang pertama sekali kita kena ingat sihir ni berlaku dengan izin Allah SWT. So first of all, nasihat yang saya selalu bagi pada pesakit saya, yang pertama ialah walaupun mungkin kita dah kena sihir, tapi jangan percaya yang kita boleh kena sihir. Dia macam kita gunakan kaedah psikologi lah. Bila orang tu dia terlalu obses yang dirinya dah kena sihir, bila kita bacalah ruqyah, jampi apa sekalipun, dia tak akan jalan. Because dalam mindset dia aku dah kena sihir, aku dah kena sihir, So kita nak buka dia punya pemikiran tu supaya dia punya mind, minda dia, rohani dia boleh membantu untuk penyembuhan. Kemudian yang kedua, jika perlu cari perawat yang patuh syariah. Dan tu saya kata tadi, sebelum ni agak sukar lah sebab masing-masing claim dia ikut yang betul dan sebagainya. Tetapi insyaAllah by next year, kalau kita check dekat KKM, senarai KKM itulah insyaAllah yang patuh syariah. Kemudian yang ketiga ialah
salah satu cara lagi kita nak tahu dia perawat yang okey ke tak okey ialah kalau dia kata okey saya boleh scan through gambar ataupun hanya bagi nama, saya boleh rawat daripada jauh dan sebagainya, itu juga red flag. Jadi kita kalau perawat yang menggunakan kaedah yang betul, dia mesti berjumpa. Okey, mesti jumpa. Kemudian yang kedua, dia tak akan merawat seorang-seorang. Dia mesti bagi tahu please bawa mahram bersama. Kalau masalah sihir tafrik, datang suami isteri ataupun bertemankan mahram. Okey, dia tak akan jumpa seorang-seorang. Yang ketiga, dia akan baca jampi ataupun ruqyah itu dengan suara yang kuat. Dia akan baca, kita boleh dengar apa yang dia baca. Dia bukan kumat kami, kita tak dengar apa dia baca. Jadi itulah beberapa contoh lah kata how kita nak tahu sama ada perawat tu patuh syariah ataupun tidak. Baik, cukup menarik saya kira bagi kita semua yang mungkin tertanya-tanya ataupun terfikir-fikir lagi sihir ini wujud ataupun tidak, sebenarnya memang ada, cuma kita tidak nampak saja. Yang pastinya mungkin kita mengamalkan apa yang Ustaz terangkan tadi, ayat-ayat pelindungan, dan juga bila kalau ada mungkin simptom sedikit tu segera dapatkan bantuan ni Pak Syahir. Yang pasti kita pergi berjumpa dengan perawat yang patuh syariah dan seperti yang Ustaz sebutkan tadi, bermula 1 Mac tahun depan akan ada satu daftar perawat-perawat yang kata boleh dipercayai. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Ustaz Abu Umaid kerana sudi berkongsi mengenai satu topik ini. Saya rasanya satu perkongsian yang bermanfaat untuk anda di luar sana. Okey, kita dah sampai ke penghujung rancangan kita pagi ini, Salihah. Yes, saya Nur Salihah Azmi. Anda teruskan bersama dengan Apa Khabar Malaysia pada hari-hari yang lain juga. Dengan itu, hari ini topik yang cukup menarik. Pastinya nanti banyak lagi topik yang kita nak buatkan untuk anda. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Assalamualaikum. Bye.